lagi. Okey, right, jom. Okey, next tajuk. Bab 3. Okey, dalam bab 3 ni, dia sangat simple sebab apa? Yang pertama kita tidak perlu kira sangat. Tak banyak perkiraan, sikit je. Okey, pertama sekali, awak kena tahu dan faham betul apakah yang dimaksudkan dengan pernyataan. Bila sebut pernyataan pula, awak kena faham dan betul-betul sama ada dia palsu ataupun benar. Kemudian, macam nak buat dia tu, jadikan dia ayat yang benar atau palsu, menggunakan pengkuantitian yang tepat. Itu yang pertama kena tahu. Tentang pernyataan kena tahu benar palsu dan juga gunakan pengkuantitian yang betul. Ada dua jenis. Yang pertama dan atau, yang kedua adalah semua sebilangan. Itu saja. Yang kedua, awak tahu dan faham konsep implikasi. Apakah itu implikasi? Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, kena tahu ialah tentang konsep hujahan. Hujahan tu benar palsu, okey, permis, kesimpulan, itu maksudnya itu. Okey? Alright. Yang ketiga, dengar dulu tak apa, nanti saya ulang balik, tak ada hal. Okey, dan yang keempat adalah tahu membuat kesimpulan secara induktif dan deduktif. Binatang apakah ini? Okey, binatang apakah ini kan? Sangat mudah, sangat simple. Alright? Okey, satu persatu. Pernyataan. Untuk pernyataan, okey, untuk pernyataan, clue-nya ialah sangat mudah. Okey? Pertama sekali, dapat soalan, kita baca, nak tahu dia pernyataan atau bukan, okey? Pernyataan atau bukan, pernyataan ataupun bukan, clue mudah. Baca soalan, kemudian tentukan. Okey. Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Jawab benar atau salah. Tu. Ini clue yang paling mudah. Oh, baca soalan, okey, kemudian awak boleh jawab soalan tu menggunakan perkataan benar atau salah saja. Okey? Baca pernyataan, lepas tu tanya, baca soalan, boleh tak jawab? Boleh tak jawab? Boleh tak jawab? Benar atau salah? Itu je. Kalau boleh jawab, pernyataan. Tak boleh jawab, bukan pernyataan. Itu je. Itu yang clue mudah kali. Okey, alright. Contoh. 18 tolak 11 sama dengan 7. Betul tak betul? Okey, betul tak betul? 18 tolak 11 sama 7. Betul tak betul? Answer? 18, okey, betul. Okey, Muiz kata betul. Okey, Adam kata betul. Okey, so Muiz dan Adam dan Luna dan Sadana, okay, semua tu, mereka boleh jawab betul salah betul salah. Maka kalau boleh jawab betul salah betul salah, maka dia adalah satu pernyataan. Itu saja. Itu je clue dia. Okey, yang kedua. Yang kedua. Okey, 8 kuasa 2 tolak 10 sama dengan 6. Betul tak betul? Betul tak betul? Itu je clue dia. Betul atau tidak betul? Dia kata 8 kuasa 2 tolak 10 dapat 6. Okey, tengok. Siapa kawan kita? Okey, Muiz kata salah, Farid kata salah. Saya kata, okey, masing-masing dapat jawab juga. Okey, yakin jawab. Betul sama betul salah. Okey, alright. Luna kata salah. Alright. So dapat jawab kan? Bila dapat jawab, dia juga pernyataan. Pernyataan juga. Okey, hey, hati-hati kata licin. Betul tak salah? Boleh jawab tak ke sini? Boleh jawab tak sini? Apa soalan dia? Okey? Apa soalan dia kan? Dia kata, siapa yang kata begitu? Kata kat siapa? Kita tak tahu. Kita tak tahu siapa yang cakap. Okey? Siapa yang cakap kepada siapa dia cakap. Okey? Tak boleh jawab. Maka dia bukan pernyataan. Itu je. Sebab kita tak tahu siapakah yang bercakap benda tu dan kepada siapakah benda tu dicakap. So dia bukan pernyataan. Okey, itu yang ketiga. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya. Okey, sebab apa gini? Sebab okey, ya inilah dia bukan pernyataan sebab ini adalah satu arahan. Okey.
Clue mudah kan? Ini adalah dia adalah satu arahan. Ini adalah satu arahan. Bukan pernyataan. Yang ni pula, kata 9P tambah 11Q sama dengan 17Q. Betul tak betul? Okay. Alright. Untuk melibatkan nombor, huruf, ada kena hati sikit ya. Settingkan dulu. Okay. Jadi settingkan dulu sebab saya nak explain kejap sikit lagi. Ini. Okay. Melibatkan huruf, settingkan dulu tak apa. Setahun ada 12 minggu. Betul tak betul? Okay. Setahun sepatutnya ada 12 bulan. Bukan 12 minggu kan? Kita dapat jawab benda ni. Bila orang kata setahun ada 12 minggu, betul tak betul? Salah. Okay. Kita boleh jawab benda tu. Maka dia adalah pernyataan. Lampu isyarat ada 4 warna. Kita boleh kata, salah. Lampu isyarat ada 3 warna aja. Okay. Merah, kuning, biru. Merah, kuning, hijau. So, dia adalah pernyataan. Boleh jawab benda palsu? Pernyataan. Dari perak. Ini bukan pernyataan. Kenapa bukan pernyataan? Sebab tiba-tiba kata dari Perak. Siapa dari Perak? Okay, kenapa Perak? Tak tahu. So dia bukan pernyataan. Sebab apa? Sebab ayat ni adalah ayat yang tergantung. Okay, ayat ni adalah ayat tergantung. Tak tahu, tiba-tiba kata dari Perak. Okay, ayat tergantung. So tak tahu apa benda. Tiba-tiba begitu. So dia bukan pernyataan. Okay, ini. Sama juga. Saya tinggalkan dulu tak apa. Ayat ni. 7 tambah 8 sama 3. Yang ni pun sama juga. Bukan pernyataan juga. Sebab apa? Sebab tergantung. Tak tahu benda apa. Kalau dia kata sama dengan, contohnya katakan ni, kata sama dengan kucing. Ni jadi pernyataan. Sebab dia terangkan 7 tambah 8 sama 3 sama kucing. Itu pernyataan. Sebab apa? Sebab confirm salah. Sebab 7 tambah 8 sama 3 sepatutnya bukan yang tu. Okay, alright? Tapi kalau tergantung begini, tidak ada sama dengan, tu bukan pernyataan lah. Alright? Okay. Tapi kalau dia kata begini, contoh, 7 besar dari ni. Dia pernyataan. Dia terangkan bahawa nombor 7 tu lebih besar daripada 8 besar 3. Itu pernyataan. Tapi kalau dia buat simbol tambah tolak saja, tergantung, maka dia bukan pernyataan. Okey, ingatan. Kalau melibatkan ada huruf. Yang pertama lah. Clue mudah saja. Kalau ada huruf, di kiri dan kanan, huruf yang sama, maka dia adalah pernyataan. Contohnya ni, dia ada huruf X sini. Ada huruf X di sini. Ada huruf, soalan terpadam lah. Okay. Ada huruf X di sini. Ada X ni. Okay, ada X. Huruf yang sama semua. Di kiri dan kanan. Maka, katakanlah begini ya. Katakanlah begini. Contoh, katakan, letak 5 gini. Contoh. 5X. Contoh. Okay. So, kalau ada huruf yang sama, di kiri dan kanan, maka dia adalah pernyataan. Keluarnya adalah ada huruf yang sama di kiri dan kanan. Itu syarat dia. Kalau ada huruf yang sama di kiri dan kanan, maka dia adalah suatu pernyataan. Okay, right. Itu keluar. Kalau melibatkan ada huruf. Tapi kalau huruf tersebut ada di kiri sahaja ataupun kanan sahaja, dia bukan pernyataan. Itu kena ingat. Okay? Kalau ada huruf di kiri atau di kanan sahaja. Di kiri atau kanan sahaja. Okay, sahaja. Dia bukan pernyataan. Itu kena ingat. Menunjukkan huruf juga. Kalau ada, okay, huruf. Okay, syarat macam begini ya. Huruf yang sama kiri dan kanan. Okay, untuk soalan D ni, ada huruf P di kiri. Ada huruf Q di kiri. Ada juga huruf P dan Q di kanan. Maka yang ini pun adalah pernyataan. Sebab ada huruf yang sama di kiri dan di kanan. Okay. Contoh lagi. Ini penting lah. Berikan huruf ni. Okay, contoh gini. Okay, katakanlah begini. JK. Y tambah dengan 11 sama dengan 15Z. Contoh gitu. 15K contoh gitu. Alright. So di sini ada huruf di kiri dan di kanan.
Tetapi kiri kanan hurufnya tak sama. Tak sama. Maka dia bukan pernyataan. Okay, alright. So kalau ada huruf yang tak sama, tak sama, di kiri dan kanan. Di kiri dan kanan. Yang kanan, maka dia bukan pernyataan. Contoh lagi. Okay, Y tambah dengan M tambah dengan. Okay, M tambah dengan 2N sama dengan 3M P. Contoh gitu. Okay, walaupun sini ada huruf M. Okay, ada huruf M. Sini pun ada huruf M. Kiri kanan ada huruf sama. Tetapi sini ada huruf N. Tapi kanan tak ada. Sini ada huruf P. Tapi kiri tak ada. So, ini case hanya ada satu huruf saja yang sama kiri kanan. Tapi yang lain tak sama. Maka dia pun sama juga. Bukan pernyataan. Okay. Melibatkan huruf mesti ada kiri kanan huruf yang sama. Barulah pernyataan. Kalau tak ada huruf sama, automatik dia bukan kecuali. Kecuali. Kita buat gini. Okay. KLM. Kecuali dia buat gini. Okay. Dia kata M tambah 8. M tambah 8. Okay. Sama dengan 13. Dia tambah gini. Okay. Jika M sama dengan 5. Okay, yang ini walaupun di kiri sahaja ada huruf, kanan tak ada, tapi dia begitu syarat. Dia kata M adalah 5. Maka kalau kes begini, kalau kes begini, dia adalah pernyataan. Walaupun ada huruf, walaupun ada huruf sebelah kiri atau kanan saja, walaupun ada huruf sebelah kiri kanan saja, tapi dia ada huruf di kanan kiri saja, tapi dia ada, tapi dia ada beri syarat. So dia adalah suatu pernyataan. Contoh kata dia begini. Kata bagi 10. Sepatutnya dia 18 kan? Tapi dia 13. So dia palsu. Yang ini adalah pernyataan kerana dia terangkan M tu apa dia. Tapi kalau dia buat begini sahaja, bukan pernyataan. Sebab tak tahu Y tu apa dia. Sebab Y tu mungkin huruf, mungkin angka 7, mungkin angka 8. Tak tahu apa dia. Mungkin kucing, mungkin kotak, tak tahu. Tapi yang ini dia beritahu M tu apa dia. So walaupun dia ada huruf sebelah kiri sahaja, kan tak ada, tapi ada syarat beritahu, dia kata M tu ialah 10, maka dia adalah pernyataan. Cuma dia pernyataan yang palsu. Okey, itu yang pertama. Okey, sikit lagi. Yang ini pula. Okey, yang ini pula tengok. Okey, yang ini pula semua nombor ni, huruf ni adalah pernyataan. Tapi adakah dia benar atau palsu? Itu syarat dia. Sepunca 100 tambah 5 105. Kak itu je lah. Okey, punca 100 punca lah, sorry. Okey, clearkan dulu. Dia kata punca 100 tambah dengan 5 kuasa 3 sepatutnya dapat 135. Tapi dia kata 25. So dia palsu lah. Itu saja. Okey. Semua benda ni pernyataan. Cuma nak tahu dia benar atau palsu sahaja. Okey. Bulan Mac dia kata ada sekurang-kurangnya 24 hari. Benar ke palsu? Okay. Dia kata bulan Mac ada at least 24 hari. Benar ke palsu? Jangan tulis salah lah. Dia benar atau palsu? Okey. Benar Amirul Mukminin kata. Okey, benar. Okey, semua betul. Alright. So betul lah ni. Ini benar. Sebab dia memang ada 24 hari. Tapi kalau soalan kata bulan Februari mempunyai sekurang-kurangnya 30 hari. Itu palsu. Sebab bulan Februari paling tinggi pun 29 saja, tolong 4. Okay, alright. Okay. Semua nombor genap boleh dibagi tempat dengan 2. Benar ke palsu? Jawapan dia benar lah. Sebab
memang semua nombor genap. Nombor genap ni nombor apa? 2, 4, 6, 8. Memang boleh bagi tempat 2 pun kan? So dia benar. Oktagon ada 10 sisi. Betul tak betul? Ini palsu sebab oktagon dia ada berapa sisi? Oktagon dia ada 8 sisi. Ini kena ingat lah. Okay, oktagon ada 8 sisi. So dia palsu. Tak payah explain apa pun. Dia nak beritahu je ni. Okay, kenapa dia palsu? Inilah sebab dia. Oktagon dia ada 8 sisi sahaja. Bukan 10. 10 adalah dekagon. Okay. 3M tolak 8,7. Jika M8, M5. Tak itu je lah. Okay, 3. M dia kata apa? 5 kata. 5. Okay, kemudian tolak 8, dapat 7. Betul. So dia benar. Gitu je lah. Oh ya, dia benar jadi ya. Okay, benar sini. Kemudian dia kata, sebahagian haiwan karnivor adalah pemakan tumbuhan. Benar ke palsu? Okay, di sini adalah palsu. Sebab apa? Karnivor semuanya makan daging. Tak ada yang makan tumbuhan. Alright? So karnivor semuanya makan daging. Okay, karnivor semuanya makan daging. Tak ada langsung yang makan apa? Makan sayur-sayuran semua tu lah, tak ada. Karnivor semua makan daging. Alright? Okay, yang makan tumbuhan ni ialah herbivore. Okay, alright? Okay, tu clue je lah. Tidak perlu explain sebab soalan tak minta pun. Okay, seterusnya, clue lagi yang penting. Dia katanya ialah lengkapkan ayat tersebut menggunakan penggantian semua atau sebilangan. Dia guna ayat semua ataupun sebilangan sahaja untuk jadikan dia satu ayat yang benar. Okay, jadikan dia benar. Okay, dia kata segitiga sudut tegak ada 190 darjah. Betul tak betul? Maksudnya memang sudut tegak macam mana? Sudut tegak macam ni lah bentuk dia. Okay, bila sudut tegak bentuk gini. Memang hanya ada satu sudut yang bersudut tegak 90 darjah. Jadi, untuk jadikan dia benar, kita kena guna perkataan semua. Memang semua segitiga sudut tegak hanya ada satu sisi yang bersudut 90 darjah. Tulislah semua. Okey, itu. Alright. Yang berikutnya, kuasa dua sempurna ada nombor genap. Di sini kita kena faham apakah itu nombor kuasa dua sempurna. Okey. Seterusnya, nombor kuasa dua sempurna, nombor-nombor dia ialah apa dia? Nombor yang boleh dipunyai kuasa. Contohnya, 1 kuasa 1. 1. 1 kuasa 2, 1. 2 kuasa 2, 4. 3 kuasa 2, 9. Okey. 4 kuasa 2, 16. 5 kuasa 2, 25. Inilah nombor-nombor kuasa dua sempurna. Okey, jadi bila kita buat begini, kita mendapati bahawa 6 kuasa 2, 36, 7 kuasa 2, 49, okey, 8 kuasa 2, 64. Ini contohlah, dah seterusnya lagi lah. Okey, kita mendapati bahawa bukan semua nombor kuasa 2 sempurna tu adalah nombor genap. Okey, ada duit yang ganjil. Maka, nak jadikan dia sebagai pernyataan yang benar, kita guna perkataan sebilangan. Okay. Kalau ada yang palsu, gunalah sebilangan untuk jadikan dia benar. Okay. Kalau semua benar, tulislah semua. Okay. Poligon ada sisi sama panjang. Bukan semua poligon ada sisi yang sama panjang. Yang ada sekata je. Contoh, hexagon sekata, poligon pentagon sekata, heptagon sekata. Ada sekata, dia sama sisi. Yang lain tu mungkin tak sama sisi. Alright? So, untuk jika dia benar, gunalah sebilangan juga. Bukan semua poligon tu ada panjang sama sisi. Okay, alright? Contoh macam ni, setiga ni. Ini pun poligon juga. Tapi dia tak sama sisi. Tepi kecil, ni panjang, ni lagi panjang. Okay. Ada juga yang sama panjang. Jadi tak semua. Okay, perdana boleh bagi tepat dengan satu. Okay, ni semua. Nombor, okay, ni nombor perdana adalah nombor yang boleh bagi tepat dengan diri sendiri dan juga nombor satu saja. So dia semualah. Okay, next seterusnya. Cos X positif ketika ini. Betul tak betul? Cek tengok. Okay. Kalau dia kata cos. Okay, cos dia kata lebih 80. Okay, kalau cos 190 contohnya. Dapat jawapan negatif. Okay. Kalau cos 200 dapat jawapan negatif. Kalau cos 310
dapat jawapan positif. Kalau cos 350 dapat cos 350 dapat positif. Maksudnya bukan semua nilai X tu positif ketika nombor ini. Jadi untuk ikan dia benar, tulis jawapan sebilangan sahaja. Okey. Bukan semua cos antara nombor tersebut positif. Okey. Sudut tirus. Okey. Konsep sudut tirus kata satu. Memang semua nilai. Okey. Sudut tirus adalah sudut yang bernilai kurang 90. Kalau nilai 90, sudut tegak. Lebih 90, sudut cakar. Okey, sudut cakar. Kena ingatlah. Okey. Kalau kotaknya berada di... Okey. Jadi kerja palsu pula. Dia kata, kereta adalah buatan Malaysia. Buatan Malaysia hanya ada Proton dan Pro 2 sahaja. Yang lain tu luar negara, Jepun lah, Nissan, Toyota semua tu bukan Malaysia punya. Jadi hanya sebahagian saja, sebilangan saja kereta yang asal Malaysia. Kalau kita buat sebilangan, ayat ini jadi benar. Nak jadi palsu, gunalah perkataan semua. Okey? Kita buat begini. Kita kata Toyota asal Malaysia, Honda asal Malaysia. So dia tak betul lah. Jadilah betul gini. Jadi kerja ayat yang tak betul. So mesti guna perkataan semua. Okey. Nombor ganda 10 memang semua boleh bagi dengan 5. Untuk kerja palsu, gunalah sebilangan. Okey, gunalah sebilangan. Okey. 8. Ganda 8 boleh bagi faktor bagi 64. Okey. Gandaan 8, okey, nombor-nombor dia ialah 8, okey, 16, 24, 32, kemudian lagi 40, kemudian 48 dan seterusnya. Bukan semua nombor ini boleh jadi faktor kepada 64. Okey, sebab faktor bagi 64, okey, nombor-nombor dia ialah bukan semua tu. Okey. 1, 2, 3, 4, kemudian 6 tak boleh, 7, 8. Okey, 1 kali 64. Kemudian 2 kali dengan 32. Oh, sorry. Sekejap. Ini kita kena uji dah. Kita uji bukan tu buat ya. Okey, 64. Okey, 1 kali 64. 2 kali 32. Kemudian 3 kali dengan 3 tak boleh kita buang. Okey, 4. Okey, 4 kali dengan 1, 6. 4 kali 16 dapat tu. Kemudian 8 kali 6. Inilah dia nombor-nombor yang boleh dapat 8 kali 8. Okey. Inilah dia nombor-nombor yang boleh merupakan faktor bagi 64. Okey. Hanya ini saya nombor dia. 1, 2, 4, 8, 16. Bukan semua nombor ini dalam ni. Hanya nombor 8 sahaja. Okey. 16 sahaja, 13 sahaja. Jadi untuk kalau kita tulis sebilangan, jadi benar. Tulislah perkataan semua. Jadilah dia palsu. Okey. Bendera Malaysia ada jalur berwarna. Dia kata, semua bendera Malaysia ni ada jalur berwarna. Kedah tak ada belang-belang. Perlis ada belang. Perak ada belang. Kelantan tak ada belang-belang. Jadi, kalau kata semua, jadilah palsu. Sebab bukan semua bendera negeri Malaysia ni yang ada jalur berwarna. Okay, alright? Ada juga yang bentuk kosong saja. Contoh macam apa? Macam bendera negeri Kedah. Kosong merah saja ada logo. Okey. Yang lain tu adalah belang-belang sikit kan. Macam Perak ada 3 jalur. Putih, kuning, hitam. Jadi bukan semualah. Kalau kita buat semua, palsu. Kalau buat sebilangan, benar. Okey. Cuma clue sini, kalau kotak kosong di hadapan, guna semua ataupun sebilangan. Kalau kotak kosong di tengah, guna perkataan dan ataupun atau. Okey. Ni. Kotak kosong di tengah, guna dan ataupun atau. Nak jadikannya benar. Test tengok. Ikan adalah mamalia, dia kata. Yang ini adalah perkataan palsu. Ikan bukan mamalia. Ikan adalah benda sejuk, reptilia. Kan? Alright? So, jadi kita kena pandai. Ikan itu mamalia, palsu. Tupai bernafas melalui paru-paru. Ini benar. Okay, ini benar. Okay, ini benar. Alright? So, kalau satu benar, satu palsu, untuk jadikan dia ayat yang benar, kita guna perkataan atau.
Okey. Guna perkataan atau. Perlu ingat, kalau ada dua ayat, satu benar, satu palsu, nak jadikan dia benar, kita guna perkataan atau. Perlis terletak di utara Semenanjung. Benar. Sarawak terletak di Malaysia Timur. Benar. Kalau dua-dua benar, nak jadikan dia benar, kita guna perkataan dan. Okey, kalau dua-dua benar, gunalah perkataan dan. Jadilah dia ayat yang benar. Okey, alright. Okey, yang ini dia benar. Okey, ini benar. Yang ini pula dia benar juga. Okey, kalau dua-dua benar, gunalah dan. Clue yang itu. Okey, 9 perdana. Ini palsu. 9 bukan nombor perdana. 7 ganjil. Dia benar. Okay, dia benar. Jadi untuk jadikan dia benar, gunalah perkataan atau. Okey, jadi clue-nya. Jadi kalau dua-dua benar, jadi benar. Okey, kalau dua-dua benar jadi benar. Kalau perkataan dan, clue sini ya, kalau clue ni, okey. Kalau dan mesti dua-dua benar. Okey, semua benar. Baru dikira benar. Yang lain palsu. Okey. Jika okey ni ya. Jika ada satu yang palsu, maka dia akan jadi palsu. Tapi kalau perkataan atau, satu benar pun dah dikira benar. Yang lain palsu. Okey, itu clue dia. Semua benar, guna dan. Kalau ada yang tak benar, guna atau. Itu clue dia. Okey. Sikit lagi. Untuk dia palsu pula. Dia dengan palsu pula. Okey, ni terbalikkan je. Okey, dia palsu pula. Okey, sama tak? Merah, biru, kuning, warna premier. Ini benar. Okey, ini benar. Warna premier memang warna ini pun. Ni kalau orang ambil PSB dia faham lah ni. Alright. Kemudian hijau, ungu, jingga, warna sekunder. Ini palsu. Okey, ini palsu. Alright. Bila satu benar satu palsu, kalau kita guna perkataan atau, jadilah ayat itu ayat yang benar. Nak jika dia palsu, gunalah dan. Okey, jadilah ayat yang salah. Okey. Terdapat 17 tahun, betul? Okey, Januari, Mac, Mei, Julai, Ogos, Oktober, Disember. Patut ada 8 bulan yang ada satu hari. So ini palsu. Okay, alright. Kemudian tahun lompat berlaku 2 sekali. Ini pun palsu juga. Kalau dua-dua palsu, guna atau, okay, jadi palsu. Guna dan jadi palsu juga. So yang ini nak guna dan boleh, nak guna atau pun boleh. Tak ada salah. Dua-dua boleh. Okay, sebab bulan 7 bulan, dia kata Januari, Mac, Mei, Julai, September, okey, Ogos, Oktober, Disember. Okey, patut 7 hari. Okey, ini benar, sorry, ini benar. Hanya ada 7. Okey, ini benar. Okey. So satu benar, satu palsu. Kalau tulis dan akan jadi benar. Untuk ingatkan jadi palsu, tulis atau. Nombor genap. Tempat kedua. Okey, ini benar. Okey, ini benar lah. Ayat ini benar. Semua nombor genap memang boleh bagi tempat kedua. Okey. 51 kali 7. Ini palsu. Okay, ini palsu. Satu dan satu palsu. Kalau guna atau, ayat jadi benar. So, ketika dia palsu, gunalah dan. Okey. Okey. Sekarang 9. Okey. Untuk implikasi, kita akan buat balik soalan kejap setengah alif soalan ke. Tahun lompat apa soalan? Okey. Tahun lompat adalah tahun yang mana Februarinya ada sampai 29 hari. Macam tahun ni lah. Dia berlaku 4 tahun sekali. Okey. Okay, tahun lompat adalah tahun di mana dia punya Februari tu ada 29.
Okay, berlaku 4 tahun sekali lah. Okay, alright. So untuk malam ni kita akan berhenti kat sini dulu. Okay, untuk esok kita akan sambung tajuk implikasi. Okay, dan juga kesimpulan. Nanti ni sikit saja. Kita akan masuk bab 4 dan bab 5 insyaAllah. So untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi lah esok pagi lah. Esok pagi. Betul tak esok pagi? Saya lupa. Okay. Sekejap saya lupa. Kejapnya. Okay, alright. Okay, esok pagi kita jumpa lah. Esok pagi kita jumpa pukul 8.30 pagi. Alright. Kemudian petang pada. Okay, 3 esok pagi petang. Okay, alright. So esok kita berjumpa pagi dan petang lah. Okay, alright. So jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Okay, terima kasih.